إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita teruskan lagi daripada kitab Tahzib Sirah Ibn Hisham. Pada tajuk seterusnya, istilah Abi Karib Tuban As-Sa'ad ala Malikil Yaman wa ghazwuhu ila Yathrib. Bagaimana menguasai Abi Karib Tuban As-Sa'ad di atas Raja Yaman dan bagaimana dia memerangi ke perang dengan Madinah, kota Yathrib. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Falamma halaka Rabi'atu bin Nasr raja'a mulkul Yamani kulluhu ila Hassan ibn Tuban As'ad. Gelarannya Abi Karib. Apabila meninggal, halak ni makna mati. Mati Rabi'ah bin Nasr, maka kembalilah kerajaan Yaman kepada Hassan ibn Tuban As'ad Abi Karib. Abi Karib. Wa kana abuhu Tuban As'ad qad ja'ala tariqahu hina aqbala min al-mashriqi 'ala al-Madinah. Dia telah membuat jalan, membuka jalan apabila dia datang daripada pihak timur ke Madinah. Falam yahij ahlaha. Dan dia tidak apa nama ni, dia tidak seranglah, dia tidak memporak-perandakan ahli Yathrib. Wa khallafa baina adhhurihim ibnah, dan dia tinggalkan di antara mereka di Yathrib itu seorang anak. Faqutila khilah, tiba-tiba anak dia ni tujuan untuk menguasai ataupun untuk menguruskan urusan Yathrib, dibunuh secara ghila, secara khianat. Faqadimaha maratan ukhra, maka dia pun datang sekali lagi. Wa huwa mujmi'un li ikhrajihim wa isti'sali ahliha, dalam keadaan dia mujmi'un, dia telah tekad, mujmi'un ni tekad untuk menghalaukan ahli Yathrib dan menghabisi bunuh orang Yathrib. Fajama'a lahu hadzal hayy min al-ansar wa ra'isuhum Amr bin Tallah. Maka berhimpun baginya oleh golongan kelompok daripada orang Ansar, dan ketua mereka ialah Amr bin Tallah. Faqtatalu, maka mereka berperang. Fatazumu Ansar annahum kanu yuqatilunahu bin nahar. Dan orang Ansar ni menyebut bahawa mereka ni berperang pada siang hari. Wa yakrunahu bil-lail, tapi malam ni mereka orang Ansar kampung situ kan, penduduk situ. Siang mereka berperang pada siang, malam mereka jamu makan. Jamu makan. Ya, ada orang Arab kan, dia tidak akan biarkan orang datang tamu ni dalam keadaan kelaparan. Jadi sebelah kasihan tu mereka perang, waktu malam mereka jamu. Fayu'jibuhu hadza minhum. Lalu ini mentakjubkan Tuban ini daripada perangai orang Arab Yathrib. Wa yaqulu wallahi inna qaumana lakiram, sesungguhnya kaum kita ni orang yang sangat pemurah. Fa baina tubba'un ala dhalika min qitalihim, dan tatkala Tuba' itu dalam demikian itu memerangi mereka orang Yathrib, idh ja'ahu habrani min ahbari Yahud, datang dua orang paderi pendeta daripada pendeta Yahudi, alimani rasikhani fi ilm, yang memang alim dan teguh pada ilmu. Hina sami'a bima yuridu min ihlakil Madinah wa ahliha, ketika mereka mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuba' untuk memusnahkan Madinah dan membunuh ahli dia. Faqala lahu, maka kata dua orang pendeta Yahudi, ayyuhal malik, wahai raja, la tafa'al, jangan buat. La tafa'al fa innaka in abaita, kalau kamu enggan,
illa ma turid, kecuali apa yang kamu nak. Kamu nak buat juga, hila bainaka wa bainaha, kamu akan pasti dihalang antara kamu dan antara apa yang kamu nak tu, hajat kamu. Walam na'man 'alaika 'ajilul 'uqubah. Walam na'man 'alaika 'ajilal 'uqubah. Kami tak akan rasa selamat ke atas kamu akan mendapat penyiksaan segera. Kami takut turun bala segera, jangan. Faqala lahuma, lalu raja tanya mereka berdua, lima zalik, kenapa pula aku tak boleh nak bunuh penduduk ni? Qala hiya muhajaru nabiyyin yakhruju min hadzal haram min Quraisy fi akhir zaman takunu darahu wa qararahu. Kerana negeri Yathrib ini ialah tempat hijrah Nabi yang keluar daripada tanah haram ini, daripada kaum Quraisy pada akhir zaman. Yang mana jadilah Madinah itu takunu Yathrib darahu, negerinya dan tempat dia menetap. Jadi makna cerita tentang kenabian ni dah ada di kalangan Bani Israel dan ahli-ahli kitab. Fatanaha an zalika wa ra'a anna lahuma ilma. Lalu dia pun berhenti daripada berperang dan dia melihat bahawa dua orang ni ada ilmu ni. Wa a'jabahu ma sami'a minhuma, dan dia takjub apa yang dia dengar daripada mereka berdua. Fansarafa 'anil Madinah, dia pun larilah tinggalkan Madinah. Watba'ahuma ala dinihima, dan dia Tubak ini dia ikut agama dua orang padri ini. Jadi dia ikut agama Yahudi lah. Dia masuk agama Yahudi. Wa kana Tub'un wa qaumuhu ashabu awthanin ya'buduna. Tubak ini dan kaum dia di Yaman itu, mereka ini menyembah berhala. Fatawajjaha ila Makkah, lalu dia pun mengarah pergi ke Mekah. Wahya tariquhu ila Yaman, iaitu jalan ni nak pergi ke Yaman. Nak jalan ke Yaman kena turunlah. Kena turun apa nama ni? Kena turun. Nak pergi ke Yaman melalui Mekah lah. Madinah atas kan? Madinah atas atau Mekah, bawah Yaman. Hatta idza kana bain Usfan, sehingga sampai pada tempat nama Usfan wa Amaj ni negeri di kawasan Madinah. Atahu nafarun min Hudzail bin Mudrikah, datang satu kumpulan orang daripada kabilah Hudzail bin Mudrikah. Faqalu lahu, lalu berkata kepadanya, ayyuhal maliku, wahai raja, ala nadulluka ala baiti malin dafirin. Dafir ke dair, dafir. Hendakkah aku tunjukkan kepada kamu kepada satu pembendaharaan rumah harta yang ditinggalkan, aghfalathul muluku qablak, yang telah diabaikan oleh raja-raja sebelum kamu, fihi lu'lu'u wal zabarjadu wal yakut, di dalamnya ada mutiara-mutiara, patu permata zabarjad, permata yakut merah, wal zahab wal fiddah, ada emas dan ada perak. Qala bala, raja memang nak carilah. Nak. Qalu baitun bi Makkah ya'buduhu ahlu. Ada satu rumah, Kaabah lah di Mekah yang disembah oleh ahli. Wa yusalluna indah, dan mereka semayang di sisinya. Jadi mereka golongan Hudzail ni, kabilah Hudzail ni, cubalah nak suruh raja ni, raja ada kekuatan, cuba nak suruh mereka pergi serang Mekah untuk apa-apa harta yang ada Mekah. Wa innama arada Hudzailiyun, hanya ingin Hudzailiyun halakahu. Hudzail ni dia nak matikan, nak supaya terhapus Tubak. Sebab apa? Serang Mekah memang tahu dah Hudzail ni buat bahasa Arab juga. Mereka tahu dah. Mereka takkan selamat orang serang Mekah. Tujuannya nak suruh raja ni jadi mati. jadi kena binasa. Lima arafu min halaki man aradahu minal muluk wa bagha indahu, kerana mereka tahu apa yang daripada binasa dan matinya orang yang dia nak di kalangan raja-raja dan orang yang melampau di sisinya. Tubak ni ada kuasa dia akan bunuh. Dia tahu dah Tubak ni bahaya. Jadi caranya kita matikan dia. Jadi mereka pun cuba membuat helah supaya Tubak ni pergi serang Mekah. Falamma ajma'a lima qalu, apabila dia telah ajma'a ni makna dia telah bersepakat, bulat kata
untuk apa yang mereka katakan tadi, untuk tunaikan hajat apa yang dia sepakati tadi. Arsala ilal habraini. Lalu dia pun utuh orang, pergi tanya dua orang padri tadi. Kan padri itu ikut dia kan. Fasa'alahu ma'an zalik. Lalu ditanya mereka berdua tentang buang niat dia tu. Faqala lahu ma aradal qaumu illa halakaka. Wahai raja, golongan Huzaliyun ni tidak ingin kecuali nak memusnahkan kamu. Dia ni bukan nak beri nasihat ni. Dia beri nasihat tu tujuan nak suruh kamu jadi musnah, binasa. Wahalaka jundika, dan musnah tentera kamu. Wa ma na'lamu baitan lillah ittakhadhahu fil ardi li nafsihi ghairah. Aku tidak tahu satu rumah bagi Allah Ta'ala yang dia jadikan di dunia ini untuk diri dia selain daripada Baitullah. Aku tak tahu setakat ni. Baitullah ni rumah Allah. Aku tak kenal rumah lain yang Tuhan jadikan rumah dia. Maknanya Allah ni sebuahkan kepada dia lah. La in fa'alta ma da'auka ilaihi. Kalau kamu melakukan apa yang mereka seru kamu kepadanya, la tahlikanna wa la yahlikanna min ma'aka jami'an. Nescaya kamu akan musnah, la tahlikanna, kamu akan musnah, wa la yahlikanna man ma'aka, dan akan musnah orang bersama kamu semua sekali. Kalau buat gitu, musnah lah, habislah. Kamu mati, tentu kamu mati. Qala famadza ta'murani? Ta'murana ni, apa kamu berdua suruh aku? An asna'a, untuk aku buat. Idza ana qadimtu alaihi, kalau aku sampai, aku kena lalu Mekah juga. Qala tasna'u indahu ma yasna'u ahluhu. Kamu buat di Mekah sebagaimana dibuat oleh ahli Mekah. Tatufu bihi mutawah, tu'azzimuhu wa tukarrimuhu. Muliakannya. Besarkan dia, muliakannya. Wa tahliku ra'saka indahu. Cukur kepala kamu di sisinya. Wa tudhillu lahu hatta takhruja min indi, dan kamu hendaklah merendah diri sehingga kamu keluar daripada bumi Mekah. Qala fama yamna'ukuma antuma min dhalik. Dah, apa kamu, apa yang menghalang kamu berdua untuk buat itu? Dah, kamu pendeta Yahudi kan budak begitu. Qala ama wallahi innahu la baitu abina Ibrahim. Adapun demi Allah, itu rumah bapa kami Ibrahim. Wa innahu lakuma akhbarnaka wa innahu lakuma akhbarnaka, dan sesungguhnya dia itu rumah kamu sebagaimana kamu beritahu pada kamu. Lakin ahluhu halu bainana wa bainahu bil authan, tetapi ahli Mekah telah menghalang kami dan dengan Baitullah ini dengan berhala-berhala. Jadi sebab kami tak buat ibadat tu, sebab mereka letak berhala, mereka tambah dengan berhala. Jadi kami tak boleh nak mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi kami tak beribadatlah di sana. Allati nasabuha haulahu, yang mereka tegakkan di sisi Kaabah. Wa bid-dima illati yuhrikuna indahu, dan dengan darah-darah yang mereka sembelih tumpahkan di sisi itu. Mereka sembelihkan darah-darah haiwan, mereka tumpahkan darah kerana berhala. Kami tak boleh buat syirik. Wahum najasu ahlu syirkin, mereka itu najis, ahli syirik. Itu yang menghalang kami beribadat sekali tu. Fa'arafa nushahuma, lalu raja pun mengetahui mereka ni nasihat mereka berdua. Maknanya mereka tahu bahawa mereka ni orang yang memberi nasihat. Wasidqa hadithihima, dan benar berita percakapan mereka berdua. Faqarraban nafara min Hudzail, maka dia pun panggil, dia mendatang, mari panggil dekat kumpulan daripada kabilah Hudzail. Faqata'a aydihim, lalu dipotong tangan mereka, wa arjulahum, dan kaki mereka. Lalu tubak ni potong tangan hak tadi, hak nak tipu dia tadi. Dia potong tangan, kaki, summa madha, kemudian dia berlalu hatta qadima Makkah, sehingga datang ke Mekah. Fatafa bil baiti wa nahara indah, dia pun tawaflah di Kaabah dan dia sembelih di sisinya. Wa halaqa ra'sahu, dia pun cukur kepala. Wa aqama bi Makkah sittata ayyamin, dan dia duduk Mekah 6 hari. Yanhuru biha linnas, dia pun sembelih untuk orang ramai. Wa yut'imu ahlaha, dia beri makan pada orang Mekah. Wa yuskihimul asal, beri minum dengan madu. Madu Yaman ni lama dah kena. Beri minum mereka madu. Okey. Jadi betul-betul gini, kalau tanya sanad, maknanya tak ada oleh cerita. Nampak tak? Yang benda yang kadang-kadang
Jadi dia tidak menunjukkan bahawa benda itu tak berlaku, tapi benda periwayatan begini. Kadang-kadang dia tidak ambil ambil kepentingan sangat tentang dari segi sanad tu. Waliya'lam at-talibu anna siyara yajma'u fihi ma sahha wa ma qad nukira. Jadi wa ura wa uriya fil manam, dan diperlihatkan dalam mimpi. Dia diperlihatkan dalam mimpi ayyaksual bait. Dia nampak dalam mimpi bahawa dia kena pakaikan Kaabah ni dengan apa? Kelambu. Makna memakaikan kelambu lah. Yaksu ni kisah makna perikan pakaikan dengan pakaian kelambu. Fakasahul khasafa, lalu dia pakaikan khasaf. Khasaf tu ialah kain yang tebal, yang baik. Thumma ru'iya an yaksuwahu ahsana min dhalik. Kemudian dia mimpi lagi. Mimpi lagi untuk dia buat kelambu yang lebih baik, buat yang lebih kain yang lebih baik. Fakasahu al-mula'a wal wasaila. Dan dia pun membuat daripada mala'ah ni iaitu satu kain daripada Yaman lah, wal wasail kain yang mahal lah. Okay. Lalu dia buat itu. Wa kana tuba' fi ma yaz'umun, dan adalah tuba' ini pada apa yang disangka oleh orang pada ahli sirah. Awwala man kasal baita, dia orang pertama yang memakaikan Kaabah dengan kelambu. Boleh faedah tu tak? Jadi tuba' ni orang yang pertama memakaikan Kaabah dengan kelambu. Man awwala man kasal baita wa awsa bihi wulatahu min Jurhum, dan dia mewasiatkan daripada pemerintah-pemerintah kat Mekah ini, pemerintah-pemerintahnya, governor-governor dia tu daripada kabilah Jurhum supaya buat gitu. Wa amarahum bi tathhirihi, dan menyuruh golongan Jurhum ini untuk membersihkan Kaabah. Janganlah berdarah. Wa alla yukribuhu daman, jangan dekatkan dengan darah. Wala maitatan, atau berbangkai. Wala milah mi'lah. Mi'lah ni makna kain apa ni? Kain buangan orang haid. Darah-darah haid kan orang pakai kain, jadi jangan letak situ. Bersihkan. Wa ja'ala lahu baban wa miftaha, dan dibuatkan bagi Kaabah itu pintu dan juga kunci. Thumma kharaja minha, kemudian dia pun keluar daripada Mekah, mutawajihan ila Yaman, turun lagi pergi ke Yaman. Bima ma'hu min junudihi wa habraini, bersamanya ada tenteranya dan dua orang padri tadi. Hatta idza dakhala al-Yaman, sehingga dia masuk Yaman, da'a qaumahu ila dukhul fi ma dakhala fi, dia pun mengajak, menyeru kaum dia untuk masuk kepada agama yang dimasuk. Kan dia masuk Yahudi kan? Tu. Fa abau alaihi, mereka enggan. Hebat ni. Raja suruh, rakyat enggan. Hebat. Maknanya kerajaan rakyat dahulu ada stand, dia ada apa? Kekuatan. Sehingga nak suruh macam-macam pun tak. Mereka enggan. Fa abau alaihi hatta yuhakimuhu ila nar. Kami takkan ikut, kami enggan sehingga mereka hendaklah menghakimi kepada api allati kanat bil Yaman, yang ada di Yaman. Jadi ada di sana api, ni nama macam dulu lah. Ada api besar yang mana api ni tugasnya apa? Dia akan menghukumkan. Wa kanat narun, adalah api ini tahkumu bainahum. Api ini akan menghukumkan antara mereka fima yakhtalifuna fih, pada perkara yang mereka berkhilaf. Ta'kulu zalimu wa tadhurul mazlum wala tadhurul mazlum. Api ni dia akan makan sambal orang zalim je. Orang yang mazlum, yang kena zalim, tak akan sambal. Jadi kalau nak tahu, tak di situ. Tak dua orang. Hak zalim dengan mazlum tak. Mana hak mati, hak tu orang zalim. Zaman dulu kan. Fa kharaja qaumuhu, maka keluarlah kaumnya, bi ausanihim, masing-masing bawa berhala mereka. Wa ma yataqarrabuna bihi fi dinihi, apa yang mereka taqarrub, buat ibadat dalam agama mereka. Wa kharaja habrani, keluar dua orang padri tadi, pendeta tadi, bi masahifihima, dengan mushaf Taurat mereka itulah. Fi a'naqihim, digantung pada tekak mereka. Wa mutaqallidaihim, dan apa yang di sekeliling mereka, ikatan sekeliling mereka. Hatta qa'adu linnas, sehingga mereka duduk depan api. Inda makhrajiha, di depan pintu api. Halati takhruju minhu, yang mana api ni akan keluar.
Fa kharajat naru ilaihi, maka api tu keluar kepada mereka. Falamma aqbalat nahwahum, apabila api ini menghadap ke arah mereka, hadu anha wahabu, mereka pun rasa bimbang dan rasa lari. Mereka nak lari dan berasa bimbang. Fadhamarahum man hadarahum, lalu mencela. Ada, terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Maka mencela mereka, orang golongan hak ramai ni nak takutlah, nak lari. Mereka takut. Mencela mereka, orang yang hadis sekali, minan nas wa amaruhum bisabri, kata tak apa, tunggu. Duduk tetap. Orang sokong ni lah. Sokong, hak belakang tu tepuk lah. Hak kena tu, duduk depan api tu, nak lari tau. Fasabaru, mereka pun sabar hatta ghashiyathum, sehingga mereka pensang, faakalat al-awthana, maka api tadi memakan berhala, wama qarrabu ma'aha, dan apa yang mereka taqarrub, ibadat yang mereka buat tu, makna benda-benda yang mereka gunakan untuk ibadat lah. Min waman hamala dhalika min rijali himya, dan apa yang mereka bawa daripada lelaki-lelaki himyar. Wa kharaja habrani, bila begitu hak tadi tu kira apa nama ni, terbakarlah. Tiba-tiba kharaja habrani, keluar dua orang padri tadi, bimasahifihima, dengan mushaf kedua-duanya, fi a'naqihima, pada tengkuk mereka, ta'aruku jibahuhum, berpeluh dahi mereka, walam tadurrahuma, tidak api memudaratkan mereka. Fa asfaqat inda dhalika himyar ala dinihi, maka bertepuklah ketika itu himyar di atas agama mereka. Asfaqat ni ajma'u, asfaqat ni bersepakat. Himyar ni kabilah himyar Yaman bersepakat. Asfaqat asfaqat, maka mereka pun sepakat, golongan kaum himyar ini, untuk ambil agama raja tadi, agama Tubba, agama Yahudi. Famin hunalika wa an dzalika, daripada itu dan daripada demikian itu, kana aslul yahudiyah bil Yaman, itulah asal agama Yahudi di Yaman. Apa? Tu asal agama Yahudi Yaman tu. Mari ikut mana tu? Padahal Yaman ujung ni. Yahudi duduk di bahagian Mediterranean tu, Nabi Ibrahim daripada Iraq, lepas tu pergi ke Mesir, pergi ke Palestin, Syam sekitar tu lah. Macam mana boleh? Tu asalnya Yahudi ada Yaman tu daripada Raja Tubba. Okay. Falamma malaka ibnuhu, apabila falamma malaka, apabila menjadi raja, ibnuhu, oleh anak dia Hasan ibnu Tubban, as'ad sara bi ahli Yaman, maka dia pun bergerak ataupun dia pun bersama ahli Yaman, yuridu an yata'a bihim ardal Arab, mereka ingin menjajah tanah Arab, wa arda a'ajim, dan menjajah tanah Ajam. Hatta idza kanu bi ardi Bahrain, sehinggalah mereka sampai ke tanah Bahrain. Karihat himyaru, maka kabilah himyar, bangsa himyar tak ingin, wa qabailul Yaman, dan kabilah-kabilah Yaman, karihat al-masira ma'hu, tak mau ikut Hasan. Wa aradu raj'ata ila biladihim wa ahlihim, mereka nak kembali pulang balik kepada negeri dan juga ahli mereka. Maknanya rakyat ni nak kata mana, dok setia lah. Tadi raja masuk agama tu pun boleh beta lagi, boleh tidak ikut lagi. Boleh jadi ikut perangai ni. Ana dengar daripada orang Yaman sini tak? Sama cerita tak? Yaman Sana'a lah maksudnya. Hadramaut lain. Hadramaut lain. Sana'a lah kita kata. Sana'a ni ma'ruf bil ghadar.
mereka makruh dengan khianat. Dia kata gitu. Makruh khianat. Tapi bukan semua lah kot. Nak kata semua tak juga. Tapi dia kata gitu. Dia orang Yaman. Dia orang Yaman. Dia kata gitu. Tapi bukan asal situ lah. Tengok ni. Maknanya rakyat boleh ingkar perintah raja. Raja nak kata nak balik. Aradur raj'ata ila biladihim wa ahlihim. Fakallamu akhan lahu. Mereka pun bercakap, berbincang dengan saudara bagi Hasan. Yuqalu lahu Amrun. Namanya Amrun. Wa kana ma'ahu fi jaishihi. Amrun ni bersama dengan Hasan dalam tentera dia. Faqala uqtul akhaka Hasan. Tengok. Tengok. Khianat. Khianat. Waktu mana kata berdarah daging. Boleh khianat kata. Alhamdulillah. Jadi dikata kepada apa nama ni Amrun ni, uqtul akhaka Hasan numalikuka alaina. Kami akan jadikan kamu raja ke atas kami. Tarji'u bina ila biladina. Kamu kembali bersama kami, balik mula. Tak mau pergi perang lah tu. Fa ajabahum, lalu Amrun pun terima, sahut. Fajtami'u ala dhalika. Mereka pun sepakat. Illa dharu aini. Illa dharu ain al-himyari. Kecuali seorang nama dharu ain. Fa innahu nahahu an dhalik. Dia larang, jangan Ammar, mu jangan buat gitu. Jangan bunuh raja. Falam yaqbal minhu. Ammar tak terima. Faqala dhu ru'ain. Dhu ru'ain kata apa? Ala man yashtari sahran binaumin sa'idun man yabitu qarira ain. Fa imma himyarun ghadarat wa khanat fa ma'dhiratul ilahi lidhi ru'aini. Ala man yashtari sahran binaumin. Ketahuilah, orang yang membeli sahran, berjaga malam dengan tidur. Sa'idun man yabitu qariran ain. Sesungguhnya bahagialah orang yang tidur dalam keadaan matanya tenang. Tak ada apa-apa. Fa imma himyarun ghadat. Sama ada apabila kaum himyar ini, mereka itu khianat wa khanat. Ghadat ni makna khianatlah juga. Ghadarat ni langgar janji dan khianat. Fa ma'dziratul ilah, maka keampunan Tuhan tu li dhiru'aini, bagi dhiru'ain, akulah. Dia buat dua syair ni. Thumma katabaha, kemudian ditulis syair ni fi raka'atin, pada satu kita rakaat ni satu, kita panggil satu plat. Orang dulu macam apa dia? Tablet panggil. Tablet. Tablet kayu bahasa dia. Pada satu itulah. Rakaah satu kepingan. Ayuh, kepingan. Wa khatama 'alaiha, dia pun cok. Thumma ata biha Amran. Kemudian dia bawa kepingan ni kepada Amran. Faqala lahu dha' li hadha alkitab indak. Mu sipang tulisan ini di sisi kamu. Fa fa'ala, dia pun sipang. Thumma qatala Amrun akhah Hassana. Kemudian Ammar ni bunuhlah saudara dia. Wa raja'a biman ma'ahu ila al-Yaman. Kembalilah dia bersama orang-orang ni ke Yaman. Falamma nazala Amru ibnu Tuban al-Yamana, bila sampainya Amru ibn Tuban di Yaman, muni'a minhun naumu, dihalang daripada tidur. Tak boleh tidur dia. Tak boleh tidur. Wasullitu alaihi sahru, dan digagahi oleh berjaga malam. Dia malam tak boleh tidur. Falamma jahadahu dzalik, apabila menjadi meletihkannya demikian itu, jahada meletihkannya mana? Sa'alal atibba'a wal huzata, dia pun bertanya kepada doktor-doktor dan huzata. Huzata maknanya siapa ni? Ni golongan ahli nujum kot lah ni. Minal kuhan, daripada ahli tukang tilik, wal arrafi, tukang tilik, ahli nujum. Amma bihi, apa yang kena pada ni, apa aku balik tu tak boleh nak tidur. Faqala lahu qailun minhum, salah seorang daripada mereka kata, innahu wallahi ma qatala rajulun qattu akhahu aw dha rahimihi baghyan ala mithli ma qatalta akhaka alaihi illa dhahaba naumuhu wa sullita alaihi sahru. Demi Tuhan, tidak membunuh seorang
akan saudaranya ataupun yang mempunyai hubungan silaturahim secara zalim, seumpama engkau bunuh saudara kamu, kecuali akan hilang daripada dia tidur dan dia akan dikuasai oleh berjaga malam, tak boleh tidur. Falamma qila lahu dhalik, bila dikata gitu je, ja'ala yaqtulu kullaman amarahu biqatli akhihi Hasan min asyrafil Yaman. Dia pun mula bunuh setiap orang yang pernah suruh dia bunuh saudara dia. Dia bunuh balik. Siapa hak suruh? Kan sepakat bunuh. Orang yang suruh dia bunuh saudara Hasan min asyrafil Yaman daripada pemuka-pemuka Yaman. Hatta khalasa ila Dhi Ru'ain, sehingga sampai pada Dhi Ru'ain. Faqala lahu Dhi Ru'ain, maka Dhi Ru'ain kata, inna li indaka bara'ah. Wahai raja, wahai Ammar, aku ada surat kelepasan. Aku ada hujah di sisi kamu. Apa dia? Faqala ma hiya? Benda. Al-kitab alladhi dafa'tu ila. Ingat tak? Tulisan yang aku suruh pada kamu dulu. Fa akhrajahu, lalu pun dia keluarkan balik. Fa idza fihi baitan. Padanya ada dua bait tadi. Orang yang membeli jaga malam dengan tidurnya. Dia rela buang tidur untuk dapat jaga malam. Fatarakahu, lalu raja tak biarkan dia tak bunuh. Wara'a annahu qad nasahu, dan pun dia pun tahu bahawa sebenarnya dialah yang memberi nasihat sebenar. Okey. Wa halaka amru, mati dah Ammar, famarija amru Himyar, maka jadi huru-hara urusan kaum Himyar. Inda zalika, di situ wa tafarraq, pun berpecah. Fa wasaba alaihim rajulun, maka wasaba alaihim rajulun ni maknanya telah menguasai atas mereka. Wasaba ni maknanya lompat, macam singa dia terkam. Wasbah ni lompat terkam lah. Jadi menguasai atas mereka seorang lelaki daripada Himyar, lam yakun min buyuti mamlakati, yang bukan daripada keluarga-keluarga diraja, bukan. Dia bukan orang-orang darah kuning. Dia bukan orang darah raja ni. Nama apa? Lakhni'ah. Nama Lakhni'ah. Yanuf dhu shanatir. Nama Lakhni'ah Yanuf dhu shanatir. Faqatala khiyarahum. Dia pun bunuh pembesar Yaman ni. Wa ba'atha bi buyuti ahli mamlakah. Wa abatha. Wa abatha ni makna mereka pun buat kacau lah. Di buyut makna ahli-ahli keluarga raja ni di kalangan mereka. Akhirnya dia menguasai. Kiranya macam mana kita apa ni? Orang panggil apa? Kalau kudeta lah, macam tu lah. Wa kana Lakhni'ah ni, dan adalah Lakhni'ah ni imra'an fasiqah. Orang jahat dia ni. Ya'malu amala qaumi Lut. Dia ni memang buat kerja kaum Lut. Dia buat kerja kaum Lut. Fa ba'atha ila Zur'ata Dhi Nawas ibnu Tuban As'ad. Dia pun hantar Zur'ah Dhi Nawas ibnu Tuban As'ad. Dia pun hantar orang akhi Hasan, saudara kepada Hasan. Wa kana sabiyan saghiran. Jadi dia ni masih kecil. Hina kutila Hasan, masa Hasan kena bunuh dia kecil. Dia adik-beradik Hasan ni. Dhi Nawas ni. Thumma shabba, kemudian bila dah lama tu dia jadi dewasa lah. Ghulaman wasima, pemuda yang handsome, pemuda yang cantik. Dha hayatin wa aqlin, orang yang mempunyai ketampanan dan juga akal yang bijak. Falamma atahu rasulu, bila sampai utusan daripada Lakhni'ah tadi, arafa ma yuridu minhu, dia tahu dah ni nak buat jahat dengan aku ni. Dah. Jadi fa akhadha sikina hadidan latifah, dia pun ambil pisau besi yang kecil. Fakhaba'ahu baina qadamihi wa na'lihi, dia sembunyikan di antara tapak kaki dan kasut dia. Dia tak bawah kaki, dalam kasut bawah kaki dia. Thumma atahu, dia pun pergilah jumpa Lakhni'ah. Falamma khala ma'ahu, apabila dia berdua dengan Lakhni'ah ni, wathaba alaihi. Wasni'ah pun nak terkam lah. Fawathabahu dhu Nawas. Dhu Nawas ni cepat-cepat terkam dia. Fawaja'ahu darabahu. Fawaja'ahu, lalu dia pun tikamnya
dengan pisau tadi hatta qatalahu, sehingga dia bunuh. Thumma kharaja 'alan nas, kemudian pun dia keluar kepada orang ramai. Wama yang bagi an faqalu, katanya dia keluar tu, dia keluar, ceritanya apa, dia ambil siwak yang mana apa namanya, Lakhni'ah ni, dia adat dia lepas dia buat kerja jahat dengan lelaki tu, dia akan letak siwak dia kat mulut, maknanya baliklah balik lah. Jadi dia ambil, dia keluar bawa siwak dia tu, dan kepala Lakhni'ah ni ditok dalam kita kata macam bekah, bekah. Dia pun keluar kepada orang ramai, orang tengah tunggu ni. Jadi fa kharaja 'ala an-nas faqalu ma yanbaghi am yamlikana ghairu, tidak sayugia menjadi raja kepada kamu selain pada kamu. Lepas tu dia tunjuk bahawa mati ni orang pun suka. Id arahtana min hadzal khabith, orang ramai tak suka kat dia. Dah ya, awak kerja jahat gitu dah. Apa nak suka. Jadi dia kata, kami rasa tidak ada orang lain yang layak jadi raja selain pada kamu, kerana kamu telah menyelamatkan kami, merehatkan kami daripada orang jahat ni. Mereka pun tak suka. Nampak tak? Jadi orang pun lantik jadi raja. Famallakuhu, orang melantik dia jadi raja. Washtama'at alaihi himyaru wa qabailul yaman, maka bergabunglah, menjadi bersatulah kabilah Himyar dan juga Yaman. Fakana akhira muluki Himyar. Dan dialah apa nama ni, akhir, raja akhir kerajaan Himyar. Wa huwa sahibul ukhdud. Dia ni raja pada zaman sahibul ukhdud. Budak tu kan. Budak yang disuruh. Dia ni dipanggil Tubba al-Asghar. Ayah dia tu Tubba apa nama ni, Tubba al-Kabir, al-Akbar ni Tubba al-Asghar. Jadi Sahibul Ukhdud ni ceritanya apabila kita panggil tukar nujum, ahli nujum, ahli nujum negara, tua dah dan dia rasa ajar dia nak hampir dah, minta jumpa dengan Zunuwas ini untuk pilih budak yang paling bijak untuk dia latih untuk ganti tempat dia nanti. Zaman dulu kena ada lah hok boleh buat ni. Kena ada. Ada Merlin. Merlin ke benda? Merlin tak? Tahu. Ahli sihir tu. Ahli sihir. Jadi ahli sihir ni memainkan peranan penting dalam kerajaan. Jadi ahli sihir tua ni minta lah untuk ajar seorang. Maka dia pilih orang paling bijak, ada budak tu seorang. Kemudian kisah Ashabul Ukhdud ni lah, dia pun disuruh daripada rumah dia ke tempat pendeta ni. Dia kena lalu satu tempat ibadat orang Yahudi. Ada seorang pendeta duduk situ. Jadi bila lalu tu dia tengok amalan ni pelik daripada orang ramai, dia pun pergi masuk, dia pun tanya, dia berminat dengan agama Nabi Isa. Yahudi ni, bukan Yahudi, orang Abid ini beragama dengan agama Nabi Isa yang sebenar. Agama Nabi Isa yang sebenar. Apa nama ni, Zunuwah ini dia agama Yahudi hok rosak dah lah. Yang telah rosak dah lah. Jadi dengan berlaku penyewengannya, hok pendeta ni agama Nasrani, hok agama Nabi Isa yang betul. Jadi budak ni pun belajarlah daripada dia dalam perjalanan sebelum belajar sihir. Jadi dia lewat semua lah. Sebab belajar sini dulu lewat. Lepas tu dalam perjalanan balik, dia singgah balik belajar pula, balik rumah. Akhirnya bila siapa dekat ahli sihir tanya buat apa lewat, dia pun tak nak jawab. Nak jawab kata sebenar, takut kena tu, kerana lewat dia kena pukul. Balik rumah pun mak dia tanya kenapa lewat apa kena pukul. Jadi dia mengadulah kepada pendeta ni, macam mana nak buat. Kata ginilah, kalau kamu pergi kepada ahli sihir, kalau dia tanya kenapa lewat, kabarlah aku ada urusan dengan mak aku. Ada urusan pada mak aku. Jadi aku dah terpaksa lewat. Dia bila mau balik daripada ke rumah, kalau mak tanya kamu kenapa lewat, jawab aku ada urusan dengan ahli sihir. Jadi mu selamat. Selamat tak dia buat gitu. Begitulah. Berapa dalam tempoh masa lama dia pun belajar, sihir belajar, dan dia belajar agama yang betul ni. Sehinggalah kampung dia tu katanya ada binatang raksasa. Ni zaman dulu ni boleh berlaku je lah.
Tak tahu apa benda, ular besar ke jenis mana. Yang menyebabkan orang ramai takut. Akhirnya orang nak buat, tak boleh nak hapuskan. Akhir budak ni kata dia nak test ni. Nak test betul ke tak? Ajaran yang diajar oleh pendeta ni. Dia pun ambil batu, dia baca bismillah dengan nama Tuhan. Dia lepak, mati binatang tu. Oh, bila mati orang suka lah. Orang lagi kata hebatnya. Inilah yang akan mewariskan jadi ahli sihir. Ahli nujum negara ni. Orang suka, orang tak tahu. Dan bila tahu gitu, pendeta tak dikhabar. Sekarang ni kamu telah menjadi lebih hebat daripada aku. Dan urusan kamu akan masyhur lepas ni. Bila orang tanya belajar dengan siapa, jangan tunjuk aku. Jangan khabar aku. Jadi begitulah. Jadi orang pun bila tengok dia budak ni mukjizat ni, mukjizat ke apa, ada kelebihan, orang pergi berobat. Berobat baik. Sebab katanya dia diberi ilmu Ismul Azam. Dia diberi ilmu Ismul Azam. Jadi penyakit boleh. Siapalah ada pembesar raja yang buta. Buta mari jumpa dengan dia. Bila jumpa dengan dia rawat, dia baca Ismul Azam, baik daripada buta. Baik pada buta. Jadi pembesar ni tanya macam mana hebat ni. Dia pun ajar. Dia pun masuk Islam lah, kata. Masuk agama Islam. Tapi dia pesan, jangan beritahu siapa-siapa. Jangan beritahu siapa-siapa tentang aku dan guru aku. Jadi bila dia khidmat balik dengan Raja Zunuah ni, raja pelik lah. Sebelum ni buta, macam mana boleh telek ni? Bila paksa-paksa dia kabarlah budak. Dia kata mula-mula raja tanya, siapa yang menyembuhkan aku? Yang menyembuhkan aku ialah Allah, Tuhan kamu dan Tuhan aku. Dia kata, ada lagi Tuhan selain aku? Ada lagi Tuhan selain aku? Akhirnya bila kena paksa, kena ugut, akhirnya dia beritahu budak tu, dan terpaksalah dedah bahawa guru dia pendeta tadi kena takar. Dia bunuh pendeta, dia bunuh pembesar tadi, dibiarkan budak tu. Maka bila budak tu dibiarkan, dia pun suruh supaya jadi pengajaran kepada orang lain. Dia suruh campurkan budak ni daripada bukit yang tinggi, campurkan dia. Biar dia mati dengan dicampur daripada atas bukit. Dia bawa, diusung oleh tentera-tentera naik bukit. Bila naik bukit, budak tu berdoa dengan nama Allah, dengan Ismul Azam. Akhir bukit tu utuh, habis mati tentera, dia keluar selamat. Balik jumpa raja balik. Raja pun marah, dia kata gini, dia suruh tentera bawa kapal tohuk dalam, buang dia dalam laut. Dia pun pergi laut, tentera dia bawa pergi laut, dia berdoa balik. Bila berdoa itu, Allah Ta'ala marikan ribut taufan, habis hacur, habis mati, dia seorang selamat. Balik ke istana raja. Lepas tu raja kata, raja tak boleh nak ambil lah, kata. Dia kata, boleh nak bunuh aku. Dengan syarat begini, kamu kumpulkan seluruh penduduk kawasan ini, kemudian kamu ikat aku di pokok, kamu ambil panah daripada panah aku dan baca, Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan budak ni. Dengan nama Tuhan budak. Bukan ustaz budak. Dengan nama Allah lah maksudnya. Dengan nama Allah Tuhan budak ni. Campur tu, tembok tu, kamu sebut nama Tuhan aku dengan nama Tuhan budak. Jadi depan orang ramai, bila raja buat gitu, mati sungguh budak ni. Orang tahu belaka, satu kampung tahu belaka bahawa raja tak boleh buat apa. Dalam apa nama ni, humbang daripada tempat tinggi pun tak mati, dalam laut pun tak tenggelam. Bila buat gitu mati sungguh budak. Tapi bila tahu bahawa raja ni sebut nama Tuhan kepada budak ni, akhirnya ramai di kalangan masuk Islam. Itu tujuannya. Tujuan itu ramai di kalangan masuk Islam belaka. Jadi bila begitu, raja pun marah, dia suruh tentera dia gali parit luas, dan dia diletakkan api dan dibakar berpuluh ribu kata mati. Hak beriman. Siapa yang beriman akan ditohuk dalam ni ukhdud ni. Parit api ni. Jadi dia akan capuk dalam itu. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi tu rekasan itulah. Itu nama yang Zunuah ni yang berlaku ashabul ukhdud.
Fa aqama fi mulkihi zamanan. Lalu dia pun duduk dalam kerajaannya dalam tempoh masa, beberapa tempoh masa. Wa kana bi Najran, dan adalah di Najran. Najran ni kawasan atas daripada Yaman sikit. Baqaya min ahli dini Isa bin Maryam. Ada daging tinggalan orang yang menganut agama Nabi Isa. Ahlu fadlin wastiqamah. Orang yang ada sifat kemuliaan dan istiqamah. Lahum ra'sun. Mereka ni ada ketua. Yuqalu Abdullah bin Thamir. Abdullah bin Thamir. Fasara ilaihim Dhunuwas. Maka Zunuwas pergi kepada mereka bijunudihi. Dengan tenteranya fada'ahum ilal Yahudiyah. Suruh masuk agama Yahudi. Fakhayyarahum. Beri mereka pilih. Baina dhalika wal qatli. Antara masuk agama Yahudi atau bunuh. Fakhaddalahum ukhdud ni, ashabul ukhdud, maka digalikan pada mereka ni lubang parit. Faharraqa man harraqa bina, dia pun bakar orang yang nak dibakar dengan api. Wa qatala bisayfi wa mathala bihim, dia pun bunuh dengan pedang dan dia pun ropak. Masalah ni makna mengkhianati mayat dengan potong-potong anggota, potong tubuh badan tu, musul dia panggil musul. Mathala bihim makna mereka raja ni buat musul, makna memotong anggota mayat. Potong hidung, potong telinga, potong tangan. Padahal mati dah ni, mati dah. Hatta qutila minhum qariban min 20,000. Sehingga mati di kalangan mereka lebih hampir 20,000. Ni yang dicampurkan ni. Ni kisah Najrah tak dia ni. Ashabul ukhdud tadi. Fa fi Dhunuwas, pada Dhunuwas ni zalika wa jundihi, dan tenteranya anzalallahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala turunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa yuqalu kana fi man qatala Dhunuwas, adalah di kalangan orang yang Dhunuwas bunuh Abdullah bin Thamir. Kata ni budak ni, nama budak ni Abdullah bin Thamir. Kata ni ni lah ra'suhum wa imamuhum, ketua mereka dan imam mereka. Okey, ataupun ketua ni ketua kepada mereka ni, kepada golongan ashabul ukhdud. Ghalabatu Habsyah 'ala al-Yaman. Menguasai oleh puak Habasyah ke atas Yaman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baca izhar pula. Kau apa dah? Kau 10 lagi tak? Ya. 10 dah.